Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mulakan pengajian kitab 40 hadis berkaitan dengan penawar hati. Insya-Allah kita mulakan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mukaddimah ini. Seperti mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb, rawahu Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahawa sesungguhnya di dalam badan manusia itu ada seketul daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila dia rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, itulah yang dinamakan hati. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, hati adalah merupakan tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba. Dan ia merupakan tapak sembahyang, tempat bertunas dan bercambah ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam di dalam hati. Orang dengan hadirat sekalian, hati ada tempat pandangan Allah. Kerana itu setiap orang mesti bersihkan hatinya, supaya Allah Ta'ala menyinari hatinya dengan cahaya ma'rifah, memenuhi hatinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, melonakkan hatinya untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau hati yang kotor, perlu kita bersihkan dulu. Seperti mana satu bekas yang kotor, lalu kita bawa bekas ini kepada seorang tukang masak. Kalaulah bekas ini bekas yang kotor, tentu sekali tukang masak tidak akan masukkan makanan dalam bekas itu. Tak akan bubuh makanan, apa saja makanan dalam bekas itu. Dan disuruh kita cuci dulu. Pergi cuci dulu bekas ni, basuh dulu bekas ni. Setelah basuh, setelah bersih, lalu dimasukkan makanan yang kita minta tadi. Begitu juga hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala macam-macam permintaan. Macam-macam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita minta itu, minta ini. Macam mana Allah Ta'ala nak terima doa kita? Sedangkan hati kita kotor. Kotor dengan sifat-sifat mazmumah. Kotor dengan sifat-sifat keji. Hati kita keras. Hati kita ni lebih keras daripada batu. Apabila berdoa, contohnya apabila kita berdoa, kita tidak menangis. Mata kita tidak mengeluarkan air mata keinsafan. Sebab apa jadi gitu? Kerana hati kita keras. Kerana tu kita mesti cucikan hati kita dengan amalan-amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila hati itu bersih, ia akan membuahkan hasil yang baik pada anggota kita. Dia akan membungakan bunga yang cantik dan indah
pada anggota kita. Kerana hati adalah merupakan raja dan anggota adalah merupakan rakyat. Oleh kerana itu, maka hati yang baik akan menyuruh anggota badan supaya melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, hati yang rosak akan menyuruh anggota badan supaya melakukan kerosakan. Ada yang orang mengatakan bahawa apabila dia melakukan maksiat pada zahir, contohnya buka aurat, boleh kita kata tak baik buka aurat ni, dosa. Apa jawapan dia? Allah Ta'ala tak tengok pada zahir, dia tengok pada hati. Ialah kalau hati yang baik, dia akan menghasilkan suatu perbuatan yang baik. Tetapi kalau hati yang buruk, dia akan menghasilkan perbuatan maksiat dan derhaka kepada Allah. Maka setiap kali amalan kejahatan yang kita lakukan akan memberi kesan kepada hati, walaupun pada asalnya hati itu bersih putih. Setiap kali amalan kejahatan, maksiat kita kepada Allah, kita lakukan tanpa taubat, maka satu titik hitam akan terlekat di hati. Terus dan terus lagi melakukan maksiat, sehingga keseluruhan hati itu menjadi hitam. Terus lagi melakukan maksiat, sehingga hati itu menjadi keras. Apabila hati itu menjadi keras, ketika itu mata hatinya sudah buta. Sudah tidak kenal lagi apa itu pahala, apa itu dosa. Sudah tidak mengetahui lagi apa itu syurga, apa itu neraka. Maka nafsu menjadi raja. Apabila nafsu menjadi raja, kadang-kadang manusia ini bertuhankan nafsu dia. Ramai mana manusia yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Adakah kamu tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka sabda Nabi SAW, suatu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ranul ladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanus sahih. Sesungguhnya seorang hamba apabila ia melakukan sesuatu kesilapan, dosa, maka akan tergoris di dalam hatinya suatu titik hitam. Maka apabila ia menarik diri daripada kemaksiatan itu, insaf dan terus beristighfar serta bertaubat, hatinya akan kembali suci dan bersih. Tetapi apabila ia kembali melakukan kesilapan, kesalahan dan dosa, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya. Sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Dan inilah yang dinamakan ar-ran ataupun karat. Karat di hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutup hati-hati mereka. Para hadirin sekalian,
hati yang sakit, hati yang sudah parah ini sangat susah untuk diubati. Samalah seperti penyakit yang terlalu parah, maka sangat susah untuk dirawati dan mengambil masa yang lama untuk dirawati dan diubati. Kerana itu pada pagi ini sebagai mukaddimah, marilah kita mengambil perhatian kepada hati kita, menjadi raja kepada anggota kita, yang melakukan hati yang menjadi raja kepada badan kita. Kalau hati kita baik, maka anggota kita akan jadi baik. Dan kalau hati kita buruk, maka ianya membuah dan menghasilkan perbuatan yang buruk. Marilah kita mulakan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa, daripada segala kesilapan, kemaksiatan yang telah kita lakukan dengan sebab kealfaan kita atau dengan sebab dengan kita mengikuti hawa nafsu kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.